kawan. Apa tu, apa nama? Bunga. Cinta. Cinta ke tidak? Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang isu pendidikan di Malaysia. So, saya nak straightforward, tak nak konang sana sini. Jadi, masalah yang pertama, PPSMI. PPSMI iaitu pengajaran dan pembelajaran matematik sains dalam bahasa Inggeris. Dulu kita belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Namun pada tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menukarkan sistem ini kepada bahasa Melayu. Dan hal ini sememangnya amat menyulitkan bukan sahaja pelajar, bahkan melibatkan guru-guru di sekolah, kerana pelajar-pelajar terpaksa mempelajari segala mata pelajaran yang telah dipelajari dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Bukan sahaja kita pihak sekolah yang berada dalam kesusahan, tetapi pihak lembaga peperiksaan juga menghadapi kesukaran kerana perlu menukar format peperiksaan kepada dua bahasa. Bukan sahaja menyusahkan mereka, bahkan menimbulkan pembaziran dalam penggunaan kertas. Setuju ke tidak? Setuju tak? Setuju. 2. Wujud sistem pilih kasih dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kita semua maklum bahawa guru-guru di sekolah ini sememangnya sukakan pelajar-pelajar yang perform, yang pandai, yang pintar, cerdik, genius di dalam kelas. Jadi, tumpuan mereka hanya tertumpu kepada pelajar-pelajar yang sedemikian rupa. Tetapi, siapa yang batuk tu? Tetapi, bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang kurang cerdik dan kurang pandai dalam pelajaran? Saya tak kata sebut, tapi kebanyakan guru-guru berkelakuan sedemikian rupa. Bagaimana dengan masa depan pelajar-pelajar yang kurang pandai dalam pelajaran mereka? Apa para guru-guru, apa peranan kemampuan pelajaran untuk menangani hal ini? Dan dalam pada masa yang sama juga, pelajar-pelajar yang skor dalam peperiksaan ini juga sentiasa diberikan kelas-kelas tambahan yang sangat berkesan untuk mereka. Jadi, apa pula nasib dengan pelajar-pelajar yang tak skor dalam pelajaran? Adakah mereka dibiarkan, diaktifkan, ataupun mereka biar hanya dalam kehidupan mereka? 3. Kewujudan guru-guru yang asal boleh. Kita semua faham bahawa guru-guru sekarang ni kebanyakannya suka memberikan pelajaran hanya di dalam kelas mata-mata. Mereka tulis nota, salin nota, hantar buat tugasan, hantar latihan, submit, tanda, dah selesai. Di manakah pelajar-pelajar sekarang ini nak mendapatkan ilmu yang secukupnya untuk mereka aplikasikan pada masa akan datang? Nombor 4, guru-guru bergantung kepada grade pencapaian pelajar. Hal ini membawa maksud guru-guru sekarang suka sangat memberikan soalan sport kepada pelajar-pelajar masa kini dalam menjawab soalan peperiksaan. Kau hafal soalan sport, jawab exam, dapat A, terus masuk ke universiti. Dan akhirnya sampai universiti, pelajar-pelajar ini tidak dapat berdikari secara sendirinya, tapi lebih suka mengharapkan bantuan daripada pensyarah maupun rakan-rakan. Siapakah? Baiklah kawan-kawan, seterusnya kita akan membincangkan tentang isu pendidikan di universiti. Umum kita tahu bahawa sekarang universiti Malaysia sekarang ini ingin menyeimbangkan di antara akademik maupun core curriculum. Namun, sejauh manakah hal ini dapat membuktikan bahawa mahasiswa-mahasiswa kini lebih holistik? Contoh yang paling dekat di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan pengenalan citra. Citra ini kalau dilihat sebenarnya adalah untuk menjadikan mahasiswa yang lebih berketerampilan dalam menguasai 6 jenis citra yang telah diperkenalkan. Namun begitu, setelah dilihat dan diamati, sebenarnya sistem ini dilihat tidak terlalu kuat ataupun tidak terlalu sistematik pengurusannya, kerana pada setiap tahun sentiasa bertukar-tukar daripada satu sistem kepada sistem lain sehingga menyebabkan pelajar-pelajar bingung, keliru, buntu, tak tahu. Selain daripada itu juga, di universiti juga kita selalu menghadapi masalah-masalah di mana kewujudan terlalu banyak program-program fakulti maupun program-program college yang sebenarnya agak membebankan pada pelajar masa kini. Jadi, apakah peranan pelajar-pelajar di universiti datang ke universiti? Adakah mereka ingin belajar semata-mata ataupun menjadi sebaliknya? Oleh itu, sebagai mahasiswa yang peka dengan keadaan ini, kami terpanggil untuk menyatakan permasalahan ini, dan kami rasakan bahawa sebenarnya pihak-pihak seperti Kementerian Pelajaran ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi perlulah peka dengan masalah yang kami hadapi, kerana
Jika terlalu banyak perubahan yang dilakukan dalam sistem pentadbiran akan menjadikan pelajar confused, pelajar keliru tentang apa yang kami perjuangkan selama ini, adakah ia betul ataupun tidak. Dan dalam hal ini juga kami tidak menyalahkan 100% terhadap pihak sekolah maupun universiti tentang apa yang berlaku. Secara konklusinya, sistem pendidikan di Malaysia ini tidak perlu dirombak secara total, tapi sebaliknya diperbaiki dan diperhalusi dalam memberikan keseimbangan kepada pelajar dan mahasiswa khususnya. Dan jangan jadikan pelajar-pelajar ini sebagai tikus makmal untuk memberikan keuntungan kepada sesebuah pihak sahaja, tetapi memberikan kesejahteraan kepada semua. Telling myself can't be real like nah. Just ain't the same no more.